Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Muhammad Aidin Putra bin Sulaiman. Okey, ID matrik saya I191033659. Okey, diharapkan semua yang menonton video ini dalam keadaan sihat-sihat selalu. Okey, dan dimurahkan rezeki. Amin. Okey. Jadi, apa tujuan saya buat video ni adalah di mana kami sebagai student JPAM untuk kos JPAM diberi tugasan oleh Tuan Hairi kita untuk membuat video berkenaan dengan 5 teknik balutan. 5 teknik balutan. Balutan apa tu? Okey. Yang pertama adalah teknik di mana teknik balutan anduh besar. Teknik balutan yang kedua adalah anduh kecil. Yang ketiga adalah pembalut kepala. Dan yang keempat adalah cincin ataupun donat. Dan yang terakhir, pembalut tapak tangan. Sebelum saya nak mengupas lebih lanjut ataupun nak menunjukkan video cara ataupun teknik balutan tersebut, saya kena bagi tahulah apa sebenarnya tujuan balutan ini digunakan. Kita kena tahu fungsi yang pertama adalah di mana untuk mengampu anggota yang tercedera daripada melakukan pergerakan. Macam mana tu? Contohlah, saya ambil simple, kecederaan di bahagian pergelangan tangan. Okey, jadi untuk mengelakkan daripada berlakunya pergerakan dan mengakibatkan lebih banyak pembengkakan ataupun kecederaan, jadi kita menggunakan teknik balutan apa? Cuba jawab. Ya, betul. Teknik anduh kecil. So, bila kita buat teknik balutan anduh kecil, kita lipat kat sini dan kita ikat. Jadi sedikit sebanyak dapat membantulah, orang kata, daripada mangsa tersebut melakukan pergerakan. So dapatlah efek, orang kata dapat mengelakkan daripada berlaku lebih teruk lah. Okey, yang seterusnya, untuk mengawal daripada berlakunya bengkak. So benda ni adalah sebagai teknik permulaan ataupun orang kata benda yang lebih efektif lah daripada berlakunya sebarang bengkak yang lebih teruk. Jadi cara macam ni dapat mengelakkan lah daripada berlakunya orang kata kecederaan yang lebih teruk. So secara tak langsung, bila tangan pun kita dah balut apa semua, macam saya cakap tadi, pergerakan pun dapat dikurangkan. So benda tu orang kata langkah pertama lah yang dapat menyelamatkan mangsa tersebut. Dan yang seterusnya adalah untuk digunakan sebagai pelapis. Bila berlakunya kecederaan, secara tidak langsung kita nak mengelakkan daripada tersentuh ataupun terkena dengan lapisan ataupun permukaan lain. Untuk orang kata, kalau kata bengkak, luka mesti sakit, betul. So benda tu orang kata nak mengelakkan lah daripada berlaku sebarang tekanan ke apa. So benda ni dapat membantu sikit sebanyak. Itulah sedikit sebanyak orang kata apakah fungsi sebenarnya teknik balutan tersebut untuk bagi setiap kecederaan masing-masing. Setiap kecederaan ada jenis-jenis balutan tersebut. Dan ada orang cakap, bang, boleh ke kita pakai kain melekat, bang? Boleh ke kita pakai tudung? Lebih baik dan lebih afdol orang kata kan. Lebih afdol lah kita menggunakan kain segitiga ataupun kita pakai kain anduh. Jadi bila kain segitiga ni, di mana kita kalau beli kat farmasi pun bawa apa ringgit je kan, tak adalah mahal mana pun. Jadi bawalah di mana-mana sahaja, sebab kita tak tahu kita sentiasa berada di lingkungan keadaan di mana boleh sahaja berlaku bila-bila masa saja. Sedialah untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Kita boleh simpan dalam beg ke apa, itu lebih baik lah kain anduh, sebab dia punya tekstur ataupun jenis kain tu lebih keras dan lebih orang kata kuat lah. Boleh juga kalau kata kecemasan dah memang tak ada sangat, dah memang memang tak ada sangat lah orang kata, digunakan, boleh dikonsider sebagai kain ataupun tudung lah orang kata kan. Boleh pakai, sebab bentuk tudung tu pun segitiga kan. Tapi jangan pula korang pakai tudung yang kakak ataupun mak korang yang dah iron letak dekat atas kursi. Sekali risau korang pula masuk hospital kena bantai. Jadi boleh pakai kain tudung. Okey, tak ada masalah, pakai tudung pun boleh. Tanpa melengahkan banyak masa, saya nak menunjukkan ataupun video cara apa teknik balutan setiap balutan tersebut. So tunggu apa lagi? Jom kita tengok. Balutan anduh lengan ataupun kita panggil sebagai balutan anduh besar. So kau kena pastikanlah bucu kain tu berada di bucu siku. Kemudian korang kena pastikan membuat ikatan buku sila diikat pada atas bahu dan kemudian korang kemaskanlah. Okey, baik. Cantik. Dan di mana bucu kain anduh tu, okey, kita perlu dipinkan ataupun dilipatlah ke dalam bahagian untuk orang kata bagi lebih kemas.
Okey, yang kedua pula adalah iaitu balutan anduh kecil lah. Ini untuk kecerahan, orang kata bagi kisah kecerahan di bahagian pergelangan tangan lah. Jadi ini adalah cara lipatan dia. Okey, balutan yang seterusnya, yang nombor ketiga adalah anduh kepala ataupun sebagai pembalut kepala. Bukan balut macam ni Okey, baik. Bukan macam tu juga. Okey, baik. Kemudian ni adalah kita lipatkan sedikit kain anduh tersebut dan letakkannya pada atas dahi mangsa dan biarkan bucuk atas kain anduh berada di belakang kepala. Pastikan mangsa tu kita suruhlah pegang ataupun letak dua jari di bahagian dahi. Kemudian pegang kedua-dua hujung kain anduh dan silang ke belakang kepala. Kemudian dibawa ke dahi dan diikat buku sila. Okey, kemudian kemaskan bagaimana yang patut dikemaskan dan lipat kain lebihan yang berada di belakang. Orang kata untuk lebih kemas lah. Macam ni. Ya, macam tu. Dan siap. Terbaik. Apa tu? Kan okey. Okey, so inilah hasil dia. Terbaik. Okay, yang seterusnya adalah orang kata cara lipatan lah untuk kita membuat yang nombor 4 lah, iaitu donat ataupun cincin, atau dalam erti kata lain sebagai pembebat. Okay, so ini adalah balutan untuk membuat cincin ataupun donat, ataupun dalam erti kata lain sebagai pembebat. Okay, so ini adalah orang kata cara-cara dia untuk kita buat. So kita kemaskan apa yang patut. Kemudian jadilah donat. Nampak? Cantik kan? Itulah dia bentuk donat, ataupun kita panggil cincin sebagai pembebat. Okey, yang seterusnya adalah ataupun yang terakhir, nombor 5, merupakan pembalut tapak tangan ataupun kaki lah. So yang kita buat kat sini adalah tapak tangan. Okey, so silangkan kedua-dua bucuk kain anduh di atas dan bawah. Kemudian ikatan buku sila. Kemudian dia diikat pada atas pergelangan tangan seperti macam ni lah. Okey, baik. Kemudian ikatan buku sila diikat pada belakang tumit jika terdapat kecederaan pada bahagian kaki. Itu untuk kalau kaki lah. So kalau tangan macam ni. So lepas kita dah ikat dan kita kemaskan, baru kita balut dan tutup lah kata lebihan kain tersebut dan pastikan ianya menjadi lebih kemas. Tada, kan dah siap macam ni. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga dengan video apa yang saya paparkan, semoga dapat memberikan manfaat kepada semua. Semua yang diberi ini dapat diimplikasi ataupun diimplementasikan kepada setiap orang, dan saya bersedialah dengan apa-apa yang sebarang berlaku kan. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.